sihat ke? Alhamdulillah. Kita sekali dengar suara. Malam Jumaat buat apa? Saya nak mengalalukan tetamu-tetamu kehormat kita, Tuan Nasri bin Jaafar, Tuan Nazir Masjid UK Perdana, Tuan Haji Murza bin Murad, Timbalan Nazir Masjid UK Perdana, dan tak dilupakan Al-Fadil Datuk Ustaz. Silakan Datuk. Baik, Alhamdulillah. Steady? Okey, insyaAllah. InsyaAllah. Ustazah, semua okey? Orang muda steady. Masya Allah. Okey, kita nak sembang pasal Siti Hajar. Tapi Datuk, mula-mula sekali orang kata tak kenal maka tak cinta, itu memang klise. Jadi saya nak tanya dulu tentang kesetiaan Siti Hajar ni. Mari kita kenal siapakah Siti Hajar. Silakan tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih Saudara Amin yang saya hormati, Ustaz Azhar yang saya muliakan, Tuan Nazir dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang saya hormati, bila kita sebut tentang Nabi Ibrahim, kita akan ingat tentang isteri-isteri baginda. Yang pertamanya kita sebut Siti Sarah, di antara perempuan yang paling cantik sekali, yang menjadi igawan kepada Raja Mesir pada masa itu. Tengok-tengok aja terus nak ambil. Ni kisah dia. Raja Mesir ni pantang tengok isteri orang, yang mana cantik dia nak balun. Bila diambil tuan-tuan, Siti Sarah ni berdoa, ya Allah, peliharalah kehormatanku supaya Raja Mesir ni tak boleh apa-apakan aku. Bila nak pergi je dekat dengan Siti Sarah, tercekik. Tak boleh Raja Mesir ni nak dekat dengan Siti Sarah. Allah jaga dah. Siti Sarah tengok lagi, kalau aku mat dia ni mati pula, dia tuduh aku bunuh pula. Ya Allah, elok pula Raja Mesir. Elok nak pergi lagi, doa lagi. 2 kali kena. Raja Mesir kata, perempuan ni bukan bercalang-calang. Tak tulah apa datang pada aku ni. Dia kata pada pegawai dia, kau bebaskan Siti Sarah, pulangkan balik pada suami dia, dan hadiahkan dia seorang perempuan untuk jadi pembantu pada dia. Hadiahkan seorang perempuan, itulah namanya Siti Hajar. Maka Siti Hajar ni duduklah dengan Nabi Ibrahim, duduklah dengan Siti Sarah ni sebagai seorang pembantu dia. Kerana kebaikan Siti Hajar, kerana baiknya Siti Hajar dengan Siti Sarah, Siti Sarah dia kata, engkau ni tak layak nak jadi pelayan aku. Aku dah anggap kau pada sahabat aku dah anggap kau pada kawan aku dah. Sampai pada satu saat Siti Sarah ni, sampai pada satu ketika dia rasa dia pun dah tua, dia pun tak mampu nak bagi anak pada suami dia Nabi Ibrahim. Pengorbanan Siti Sarah, dia kata, abang oi, ambillah Siti Hajar ni sebagai isteri abang. Mudah-mudahan dapat anak yang boleh menyambung tugas kita, menyambung tugas dakwah abang. Maka perkahwinan kedua berlakulah dengan Siti Sarah. Maka daripada situlah dapat seorang anak yang bernama Nabi Ismail alaihissalam, yang ditinggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail di bumi Mekah bertahun-tahun oleh suaminya Nabi Ibrahim ketika masih kecil, Nabi Ismail. Dan daripada situlah berlakunya sejarah yang besar dalam sejarah Islam, pengorbanan demi pengorbanan yang dilakukan oleh keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampailah sekarang, baik Siti Sarah, baik Nabi Ibrahim, baik Nabi Ismail, baik Nabi Agung ini, perkataan pengorbanan tu orang putih kata easy said than doing, senang cakap daripada buat. Jadi kita nak faham pada pandangan Ustaz erti pengorbanan. Silakan Ustaz Azhar. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis, saudara Amin Dis, kepada yang kita muliakan Ustaz Datuk Kazim Ilyas, ahli tuan masjid, dan para penonton sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, soalannya tentang pengorbanan, dan sesuai saya selaku pengasas Izzi Korban, sedap sangat cerita bab korban ni lah, pengorbanan. Sebenarnya kita, bila kita bernama manusia, kita terpaksa, kita ada pengorbanan di situ. Allah berfirman, ya, Bismillahirrahmanirrahim, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus was thamarat wa basyiris sabirin. Kami akan uji kamu daripada ketakutan, daripada
kelaparan dan kekurangan daripada harta diri sendiri, perasaan nufus tu, makanan, buah-buahan, dan berbahagilah orang-orang yang bersabar. Di situ maksudnya pengorbanan itu melibatkan semua keadaan, sama ada diri kita sendiri, tenaga kita, harta kita, kita berkorban untuk harta kita, kita berkorban makanan untuk kita bagi pada orang yang lebih memerlukan. Jadi pengorbanan itu tidak terhenti kepada cerita kita kes raya haji, tidak. Sepanjang masa kita perlu berkorban. Soalnya setakat mana saiz korban kita itu, besar atau kecil, lagi besar kita berkorban, lagi besar manfaat yang terdapat dan keikhlasan pengorbanan kita. Kalau kita tidak mengikhlaskan diri kita, sia-sia kita. Allah dah bagi peluang, kita berkorban, tak nak berkorban. Jadi lebih baik dalam keadaan yang macam itu, kita tambah sedikit ikhlas dalam pengorbanan kita. Jadi dengan itu kita harap kita boleh memanfaatkan selepas beri ini. Jangan fikir korban itu hanya waktu raya haji saja. Datuk Kazim datang saja berkorban daripada Perak, Datuk meninggalkan isteri. Jadi itu isu semua, dan kita juga petang ini berkorban untuk menghadiri majlis pada petang ini, tinggalkan perkara-perkara ini. Jadi saya rasa itu pengorbanan pada umumnya lah umumnya. Jazakallah Ustaz Azhar, dan saya yakin dan percaya para penonton nak tahu lebih lanjut tentang kisah pengorbanan Siti Hajar. Setuju ke tuan-tuan? Setuju ke? Tapi bawa bertenang dulu, bawa bertenang, kita rehat seketika, teruskan menonton Tazkirah Malam Jumaat, Kesetiaan Siti Hajar. Malam Jumaat buat apa? Dengar tazkirah. Lepas ini, salah satu kehebatan Islam ialah walaupun kita berbicara tentang sejarah, dia relevan sampai bila-bila, Datuk. Sama juga bila kita bercakap pasal Siti Hajar, banyak berkaitan dengan diri seorang isteri. Jadi soalnya bagaimana relevannya kisah pengorbanan kesetiaan Siti Hajar dengan wanita hari ini. Langkah-langkah Siti Hajar, kehidupan dia, rutin dia, pengorbanan dia. Silakan Datuk. Baik, Allah Ta'ala berfirman, وَلَنَبْلُوَكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ, ayat yang dibacakan oleh Ustaz Azhar tadi tentang ujian. Ujian ini mesti datang, akan sampai. Di antara salah satu tujuan ujian Allah Ta'ala nak bagi untuk melihat siapa di kalangan kita yang paling baik amalan dia. Ayyukum ahsanu amala. Kalau tak ada ujian, semua orang pandai, semua orang akan kata aku orang bagus. Sebab tu hidup kita ni pun penuh dengan ujian. Sebab itu akak-akak, kalau akak dapat suami yang baik, memang baik betul-betul, akak kata alhamdulillah saya jadi isteri solehah. Belum tentu. Awak tak diuji. Memang dapat suami makan cukup, badan pun sihat akak sekarang, gelamah sampai ke ketiak, rumah 6 tingkat, kereta 10 buah, apa salah? Nak tengok ujian hebat tak hebat akak ni orang beriman ke, isteri solehah ke, tunggu suami dia kena tangkap masuk penjara. Macam mana dia berkorban membesarkan anak dia tanpa suami dia. Ujian Allah Ta'ala bagi suami sakit, ujian Allah Ta'ala bagi suami dia masuk penjara, suami dia naik kapal terbang sampai sekarang tak jumpa. Suami dia hilang dalam hutan, sekejap kata dah mati, sekejap kata jin sorok, tak jumpa-jumpa sekarang. Dah 10 tahun, macam mana dia boleh hidup tanpa suami dia? Masa itu nak tahu awak isteri solehah baik ataupun tidak. Yang ni yang berlaku kepada Siti Hajar. Itu yang berlaku pada Siti Hajar. Ada suami, tiba-tiba suami bawa dia letak di Mekah, air tak ada, apa pun tak ada, duduk dengan anak di situ. Nak tengok hebat tak hebat, soleh awak. Itulah dia. Kita sambung selepas ini. Senang kerja saya tu. Senang kerja. Selepas itu, bila Datuk dah bagi tahu tentang relevannya kaitan pengorbanan Siti Hajar kepada wanita hari ini, kita nak pergi pula tentang aspek pengorbanan, throwback balik tentang apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Ustaz sebagai pengasas Yayasan Izzi Prihatin, saya yakin boleh kaitkan tentang pengorbanan Nabi Ibrahim, pengorbanan Nabi Ismail dengan kita hari ini. Silakan Ustaz.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu. Para lelaki, kita nak ingatkan, pengorbanan itu bermula pada diri kita. Okay. Para Nabi Adam bermula sampailah kepada Muhammad, mereka adalah lelaki-lelaki yang menunaikan amanah, yang menghargai wanita, yang menyelesaikan tugasannya sebagai seorang suami dan seorang bapa. Jangan kita jadikan dalil Nabi Ibrahim tinggalkan isteri, tinggalkan anak. Kita pun selama je tinggalkan isteri, tinggalkan anak. Jangan kita tidak mengambil sifat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim daripada awal lagi sifat tawakal dia, Itu menunggang namanya. Iya, menegak kebenaran. Dari situlah kita mendapat penghormatan daripada isteri, kesetiaan daripada isteri. Ini kita sekarang lelaki, khususnya yang teringin nak tambah-tambah tu, hak yang pertama tak selesai. Pastikanlah kurang-kurangnya sebulan kita boleh bagi 5,000 pada isteri. Barulah fikir nak cari yang lain. Nak minta pengorbanan pada seorang isteri, kita sebagai seorang suami kena berkorban dahulu. Jangan bila balik rumah mula sebut saya letih. Itu penyakit perempuan pantang dengar, saya tahu. Perempuan pantang dengar, kalau balik kata suami letih. Tapi kalau kita sebut kita lapar, dia sayu. Pengalaman kita kan. Pengalaman lah. Bila balik rumah kata abang lapar. Okey. Tapi kalau letih, di situ pengorbanan kita sebagai seorang suami. Balik rumah tu kita seolah kena fresh. Macam mana kita fresh masuk pejabat, balik rumah kena tunjuk pura-pura. Barulah kita dapat kesetiaan daripada Siti Hajar. Ini kita nak minta isteri kita sebagai Siti Hajar, nak minta isteri kita sebagai Siti Sarah. Tetapi penghormatan kita kepada perempuan itu tidak berlaku. Okay. Jadi itu sambungan tadi. Tapi insya-Allah Dr. Kazim dia akan sambung dia lah. Tapi di situ saya kata tadi baginda Muhammad yang meraih cemburunya Aisyah radhiyallahu anha, menghargai Khadijah radhiyallahu anha. Jadi saya rasa terjawab kot pengorbanan Nabi Ibrahim Bila itu. Nabi Ismail diberitahu oleh Nabi Ibrahim yang dia bermimpi untuk menyembelih anaknya, apa respon Nabi Ismail? Adakah dia kata, bapa aku ni orang tabiat ke apa? Kena sembelih anak. Okey, daripada sudut itu, ada seorang anak kepada seorang pada bapa yang dia tahu itu Nabi. Apa Muhammad sekali kita kena akui bahawa bijaknya Nabi Ibrahim. Allah perintah untuk sembelih Nabi Ismail. Satu, Nabi Ibrahim tak terus sembelih. Kalau aku tanya, Allah dah perintah. Ya. Tak ada. Ataupun Nabi Ibrahim tidak juga menyerahkan kepada orang lain. Ini ada aku tak sanggup buat. Bagi orang lain sembelihlah. Tak, itu perintah Allah dan tapi dalam masa yang sama dia menghargai anaknya. Kita sebagai seorang bapa kena menghargai anak ni, tahu apa yang dia buat anak kita. Jadi madza rabbuka, apa pandangan kamu wahai Nabi? Fanzur madza tara. Fanzur madza tara. Apa Nabi Ismail jawab? Faf'al ma tu'mar. Maka buatlah seorang anak yang taat kepada bapanya dan tak ialah kita sebagai bapa tu tanya bapa tu kena selesaikan dulu, barulah anak kita akan mengikut kehendak kita. Faf'al ma tu'mar, buatlah apa yang telah diperintahkan. Itu sikap seorang anak yang taat kepada Allah dan bapanya. Allahu Akbar. Maknanya Nabi Ismail di atas dasar keimanan, dia tak persoalkan perintah Allah Jalla wa'ala. Masya Allah. Baik, para penonton semua, iman tak dapat diwarisi, kan? Bagaimana seorang suami yang perlu lakukan, perlu tarbiyah isteri dia agar isteri dia dapat mencontohi Siti Hajar. Lagu mana cara? Kita tunggu jawapannya dalam tazkirah malam Jumaat. Pada penonton, malam Jumaat buat apa? Kita tunggu jawapan daripada Datuk Kazim selepas malam Jumaat buat apa? Itu dia para penonton semua, warga Masjid UK Perdana, Ampang, Selangor. Baik, para penonton semua, tengok baju-baju mereka dengan tanjak-tanjak, Masya Allah. Ini dia lelaki-lelaki sejati ya tuan-tuan. Masya Allah. Okay. Baik, kembali kita kepada perbincangan. Datuk, nampak gaya panas kat rumah tu kan, mentang-mentanglah Siti Hajar isteri nombor 2 kan, dia tak puas hati kat pengacara kan. Tak apa, kita nak fokus dengan lebih serius. Bila bercakap tentang iman tak dapat diwarisi, dalam kes Nabi Ibrahim, seorang Nabi, apakah yang dibekalkan oleh Nabi Ibrahim pada isterinya sehingga kan Siti Hajar ni menjadi contoh di dalam sejarah dunia kepada pengorbanan agung.
suami-suami nak buat lagu mana? Ya. Macam mana tu? Macam mana? Sebab kita tak boleh nak harapkan semua pengorbanan kita orang balas, orang nampak. Setengah orang kita bila buat berkorban ni, kita nak bagi tahu ke orang. Ini masalah kita ni. Bila orang tak balas, orang tak seronok dengan pengorbanan kita, kita mula tak payahlah, nyampahlah, menyesal aku lah. Itu yang kadang-kadang duk menong bawah pokok duk menyanyi tu. Tiada terkira korban yang ku berikan, korban berupa budi dan jasa, asyik memuja. Orang lama tahu lah. Kadang-kadang kita duk sebut korban orang tak kenal, macam mana nak buat? Sebab itu abang-abang, kakak semua, kalau kita nak supaya kita ini orang seronok dengan kita, korban kita, pengorbanan kita buat kerana apa? Tak payah nak ungkit lah. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Kita sebagai suami berkorban untuk isteri kita, korban saja sebagai tanggungjawab. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita nak isteri kita suka kepada kita, berikan pengorbanan, berikan yang terbaik pada isteri kita semata-mata kerana Allah. Bila kita buat daripada hati, insya-Allah dia jatuh dalam hati isteri kita. Buat sesuatu macam Nabi Ibrahim alaihissalam, tuan-tuan. Cuba tengok Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah misalnya. Dia berdoa tak berhenti-henti, tentang berdoa minta anak sampai tua. Dia tak kutuk isteri dia, mandul. Dia tak kata pada Siti Sarah, mandul. Tak kata, tuan-tuan. Dia tak rendahkan pun, Siti doa saja. Bila doa saja Siti Sarah kata, suami aku ni nak benar anak ni, abang weh, kahwinlah dengan Siti Hajar. Nampak? Dia tak kutuk, dia tak ngata. Kita sekarang ni bila perempuan tu tak mengandung, bukan kata laki-laki je ngutuk, mak dia mengutuk, mak mertua pun ngutuk. Orang lain anak dah ke sekolah, kamu tak ada anak ke? Nampak tak? Orang lain dah bercucu leha, oh kamu bila nak anaknya? Itu satu. Dan kita kena ingat Nabi Ibrahim di antara salah seorang Nabi yang paling kaya. Nabi Ibrahim kaya, tuan-tuan, bukan semakin. Bukan papa kedana punya Nabi ni, tuan. Maknanya dia memberi kecukupan kepada isteri dia. Jadi sebagai tanggungjawab kita sebagai suami, bagi kecukupan pada isteri kita sampai dia tak ada komplain. Jadi berikan kecukupan, berikan yang terbaik kepada kita. Dan yang ketiganya, tuan-tuan, apa yang kita kena buat? Iman. Berikan pengetahuan agama, pendidikan agama, tauhid kepada isteri kita, sebab dia di bawah tanggungan kita. Bila tiga benda ni kita buat, pengorbanan kerana Allah, yang kedua kecukupan material, segalanya cukup, dan yang ketiganya ialah pengetahuan yang membawa kepada iman, dan insya-Allah isteri kita akan menjadi isteri yang solehah dengan kita. Wallahu a'lam. Kalau kita nak isteri kita jadi permaisuri, kita kena jadi raja lah kan. Kan? Hebat tu. Hebat. Okey. Dan kembali kepada Ustaz Azhar, sebab tadi Ustaz Azhar dah sebut ada orang disalahguna, dia menunggang kisah Nabi Ibrahim sebagai alasan untuk meninggalkan anak-anak isteri di rumah lama-lama, atau alasan kerja, malah atas nama dakwah dan sebagainya. Soalan saya, apakah sebenarnya yang diceritakan oleh Nabi Ibrahim sebagai kunci yang dibuat sampai ke Siti Hajar ni, walaupun ditinggalkan di tengah padang pasir dengan bekalan tak cukup, tapi dia tetap mentaati suaminya? Lagu mana? Ustaz Azhar. Okey, terima kasih. Sebelum saya ke situ, saya nak cerita peristiwa yang membawa kepada satu peringatan yang besar setiap tahun, iaitu peristiwa korban tadi ni. Dia berlaku pada raya haji. Allah bagi satu anugerah kepada peristiwa itu sehingga sampai hari kiamat kita ingat, dan dia berlaku pada raya haji dia. Apa dia tu raya haji? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam Madinah. Ayat ni turun, ayat terakhir turun masa raya haji. Raya haji ni maknanya hari itu
hari kesempurnaan agama Islam. Atmamtu alaikum nikmati. Waraditu muslimin. Allah sempurnakan nikmatnya tu pada hari raya haji. Seolah-olah Islam itu hari lahirnya, sambutan hari lahirnya pada hari raya haji. Kita bila raya haji, ada terasa tak bersalah kalau tak buat korban. Kalau isteri yang kita sayang, anak yang kita sayang, sampai hari jadi dia, kita tak bagi sesuatu, kita ada rasa sedikit, Doa pun didoa. rasa sedikit bersalah, walaupun macam tadi lah berat sikit bagi, tapi bila sampai hari jadi dia tak bagi, kita ada rasa bersalah. Tapi bila sampai raya korban, kita tak ada rasa apa-apa kalau tak buat apa-apa. Jadi tak mana kita punya pengorbanan, kita kasih sayang kita, pengorbanan ini kasih sayang lah. Dia takkan berkorban pada orang yang kita benci. Betul lah. Kita korban pada orang yang kita benci. Jadi kasih sayang Nabi Ibrahim, pengorbanan Nabi Ibrahim kepada Siti Hajar, ketaatan Siti Hajar kepada Nabi Ibrahim, apa semua tu dibentuk dalam satu sejarah yang cukup besar. Dan kalau kita setakat kagum saja peristiwa itu, Allah tambah lagi situ ya, supaya peristiwa itu menjadi panduan kepada kita untuk kita mengasihi agama kita. Benda tu benda fitrah. Tak ada siapa mengajar kita untuk sambut. Tak ada dalam kitab. Ada kitab kena tahu sambut hari jadi. Tak ada. Tapi fitrah benda tu berlaku. Dan fitrah yang paling besar tu ialah kasih kita kepada agama Islam, dan diperlihatkan kepada sempurnanya hari agama Islam itu, iaitu hari raya haji. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Dan Datuk, kan Datuk sebut tadi di dalam sejarah Nabi Ibrahim itulah antaranya ada tercetusnya ibadah haji. Kan Siti Hajar daripada Safa ke Marwah, Marwah ke Safa, sampai tercetusnya ibadah sa'i. Apa sebenarnya kekuatan Siti Hajar sampai begitu kuat di tengah-tengah padang pasir? Jangan lewat lagi. Kita beradu seketika terus ke menonton Tazkirah Malam Jumaat, kesetiaan Siti Hajar malam Jumaat apa? Jumpa sebentar. Kembali kita dalam Tazkirah Malam Jumaat, dan TMJ sentiasa memberi ruang dan peluang pada para penonton bertanya soalan. Dan siapa nak tanya kali ni? Oh, Tok Deka kita. Silakan tuan, perkenalkan nama dan nak tunjuk soalan kat siapa dan apa soalannya. Fadal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, nama saya Muhammad Hafiz bin Khamis, Qaryah dari Masjid UK Perdana. Baik, soalan saya untuk Al-Fadhil Ustaz Kazim, ya. Keimanan jika dibandingkan pada hari ini dengan zaman kenabian, jelas jauh bezanya. Jadi apakah yang sentiasa menjadi penguat kepada Siti Hajar mendepani perintah-perintah Allah? Lebih-lebih lagi ketika dapat ketahui peristiwa ujian suaminya yang menjadi dasar kepada perintah korban umat Islam. Sekian, Assalamualaikum. Uish, tanya soalan macam moderator. Saya mohon mengundurkan diri. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, terlalu banyak benda perkara yang boleh kita ambil daripada kisah Siti Hajar. Yang pertama, seorang perempuan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat pada suami dia. Ini kunci dia. Kunci keimanan, tak kira pada zaman mana pun tuan-tuan, taat kepada Allah, ati' Allah wa ati'ur Rasul, kena taat. Walaupun perintah tu nampak pelik. Abang tinggalkan saya di bumi yang kosong, yang tandus, ni perintah Allah ke? Ya, perintah Allah. Kalau begitu, abang baliklah ke Palestin. Saya yakin Allah tak akan sia-siakan saya di bumi Mekah yang tandus ini. Itu jawapan orang beriman. Cuba akak-akak sekarang, suami nak pergi umrah, tak tinggal duit 2 minggu. Abang nak pergi umrah, tak ada tinggal duit belanja ke? Aku tinggalkan kau pada Allah. Agak-agak apa jawapan isteri? Balik dengan batu. Itu baru pergi umrah tuan-tuan. Padahal di rumah ada elektrik, di rumah ada, di situ ada, sana ada makan, sepak-sepak. Estro semua ada. Cuba tuan-tuan bayangkan Siti Hajar, apa yang ada? Air tidak ada, makanan tidak ada, elektrik tidak ada, rumah tidak ada, orang lain tidak ada, melainkan dia dan anaknya yang masih kecil. Anak yang masih kecil
hanya bekalan air yang sedikit, makanan bekalan yang sedikit, lama-lama airnya habis, susunya pun habis. Anak dia nak minum apa? Dia nak minum apa? Makanan dah habis, pokok tidak ada, buah-buahan tidak ada. Ini dia tuan-tuan, puncak ataupun kemuncak masalah. Makanan tidak ada. Nak tanam apa tuan-tuan? Puncak kepada masalah ialah gelap, duduk sorang-sorang. Di mana letak kekuatan dia? Kekuatan Siti Hajar letaknya ialah dia tidak membesarkan masalah, yang dia buat ialah mencari penyelesaian kepada masalah. Jadi kita ambil pengajaran Siti Hajar. Jangan fokus kepada masalah, fokus kepada macam mana nak menyelesaikan masalah. Itulah kekuatan Siti Hajar. Nak saya tukar dalam bahasa Haji Bakhil? Boleh try. Boleh try. Begitulah kekuatan Siti Hajar. Masya Allah. Okey, itu kisah Siti Hajar. Baik. Kita nak pergi kembali balik kepada zaman sekarang, di mana antara amalan kita di dalam raya haji ataupun raya korban ataupun Aidil Adha daripada menunaikan haji di Mekah ataupun umrah ialah kita melakukan ibadah korban, Ustaz. Dan seringkali menjadi persoalan tentang ibadah korban di luar negara. Dia kata, apa faedah nak korban luar negara, dalam negara pun banyak tak settle lagi. Itu cerita sikit, Ustaz. Ya. Allah masyukur. Okay, terima kasih. Dia soalan sama macam orang kata, kita perlu buat solat tarawih 20 rakaat ke 8 rakaat? itu soalan dia. Pasrah bergaduh. Sebenarnya isunya ialah ramai lagi yang tak solat tarawih. Hak tu dia tak kira. Sama lah kes tadi, kita ni nak buat korban luar negara atau dalam negara. Saya akan jawab itu. Tetapi orang yang tak buat korban tu, yang mampu buat korban tapi tak buat korban, terlalu besar. Kedua, mana elok, dalam negara atau luar negara? Kalau kamu berada di luar negara, buat korban di luar negara. Kalau kamu berada dalam negara, kalau kita buat negara, buat korban di dalam negara. Cumanya dalam Malaysia sekarang ni, dengan harga lembu yang mahal, kekangan masa kita konon-kononnya sibuk. Sambut hari jadi isteri tak sibuk. Nak sambut hari jadi agama Islam ni dia sedikit sibuk. Jadi Easy Korban menawarkan package yang saya ulang sekali lagi ya, sebaik-baik korban ialah kita buat sendiri. Tapi daripada tidak buat dengan harga lembu mahal, kita bagi orang lain yang boleh dipercayai untuk buat. Kami di Easy Korban ni kami buat dua-dua. Dalam Malaysia buat, luar Malaysia buat. Dulu orang bertikai kenapa kat luar negara je. Kita buat juga dalam Malaysia. Kalau di Easy Korban, satu package itu untuk satu bahagian lembu RM750. Sesuai lah rasanya sekarang ni. Jadi kita nak buat online, semua nak buat online, okay, buka ke Easy Korban dan buat online. Ataupun kalau nak buat seekor kambing, harganya ialah RM1,199. Dan tolong kalau dah kita tak mampu buat dengan harga yang mahal, jangan sampai tidak buat. Dan kami di Easy Korban ni dah hampir 15 tahun, kita di antara yang mendapat ISO patuh syariah. Baru kita dapat pengurusan yang diiktiraf berkualiti ISO juga. Kita juga dari sudut ketelusan kami ambil awaris, satu lembaga pemerintah untuk menentukan bahawa duit yang masuk itu sampai kepada pembekal lebih baru dapat kami. Itu kita punya pasal kepercayaan itu tak boleh diwar-warkan. Kamilah yang terbaik, tidak. Kita kena ada bukti benda tu. Dan itu yang alhamdulillah kami telah lakukan. Jadi kembali balik tadi, soalan kepada korban tadi. Saya teringat masa kecil-kecil, ayah saya bawa, pegang lembu tu, sebelum sembelih tu pegang, ya Allah, inilah pengorbananku. Inilah korbanku tahun ini. Dan ingat tuan-tuan dan puan-puan, lepas solat kita berdoa. Nak makan, lepas makan kita berdoa. Semua benda kita berdoa. Ibadat, setiap ibadat kita berdoa. Tetapi bila kita berkorban, pernah tak kita berdoa? Ya Allah, inilah pengorbanan aku tahun ni. Hajar aku. Macam kita bagi hadiah pada bos kita lah. Kita bagi hadiah pada bos kita, bukan bagi saja-saja. Sekurang-kurangnya bila kita nak cuti nanti, bos nak bagi. Oh bagus, ini staf yang bagi. Jadi kita dengan Allah begitu. Bila kita bawa korban, kita perlu minta, jangan sia-siakan. Orang yang tadi teringin nak cari Siti Hajar, berkorban banyak-banyak.
moga-moga dengan korban aku ni Allah tunaikan hajat aku. Kita ketandaf pun kita masuk doa. Tiba-tiba kita buat satu ibadat yang paling besar. Ini ibadat finale ni untuk tahun ni, Zulhijjah, ujung tahun tu kan. Jadi pastikan kita buat korban dan pastikan kita memanfaatkan korban kita. Jangan bagi sia-sia. Kita bagi anak kita hadiah hari jadi dia, kita nak kasih sayang dia, kita nak supaya dia taat kita. Jadi begitu tadi ya. Masya-Allah. Buat jangan petikai korban luar negeri, dalam negeri. Nak buat dalam negeri boleh, nak buat luar negeri boleh, nak buat tempat sendiri boleh. Yang penting kempen kita buat korban, ajar anak kita buat korban. Macam ni kita pernah ajar dia berpuasa. Kita ajar dia buatlah setengah hari semua. Buat korban kita jarang. Nak ajar anak kita buat korban. Keluarkan duit sikit, tahun ni dia buat korban untuk kau. Dan dia buat, saya sampai hari ni saya ingat, masa kecil-kecil ayah saya buatkan korban atas nama saya. Sekarang giliran saya, walaupun saya dah terbaring lama, tiap-tiap tahun saya akan pergi jumpa dia, ya tahun ni saya buatkan korban untuk ayah. Ya, Itu tarbiyah daripada ayah dan Ustaz sambung tarbiyah tu semua. Ya, dan itulah pengorbanan Siti Hajar, Nabi Ibrahim, keluarga semua terlibat dalam pengorbanan. Sekeluarga. Iya. Dan saya suka apa Ustaz Azhar sebut tadi, ada satu prinsip dalam usul fiqh, ma la yudriku kullu la utriku kullu. Kalau kita tak boleh buat semua, jangan tinggalkan semua. Kan Ustaz? Kalau rasa dalam negara ni mahal, tak apa, jangan tinggal terus, ada alternatifnya. Baik, para penonton semua, kita nak dengar pesanan akhir daripada kedua-dua panel dalam tazkirah malam Jumaat pada malam ini. Khususnya dalam kita kembali kepada persoalan utama, iaitu kesetiaan Siti Hajar. Dalam tazkirah malam Jumaat, para penonton malam Jumaat buat apa? Jumpa selepas ini. Segmen terakhir ni saya dengar sekali lagi suara tuan-tuan dan puan-puan. Malam Jumaat buat apa? Baik, pejam cilik kita berada di segmen terakhir. Datuk, soalan ni simple tapi bagi saya penting lah. Sebab setengah orang dia anggap sejarah dulu tu sejarah itu kita moden lah baik. Buat apa nak fikir dulu? Soalan saya ialah, adakah zaman sekarang masih memerlukan orang seperti Siti Hajar? Ya, Datuk. kita belajar dan kita mengambil pelajaran daripada sejarah. Daripada sejarah kita belajar. Kalau nak jadi orang yang berjaya, kena jadi orang yang macam Siti Hajar. Nak cari air tu 7 kali pusing. Ya. Dia tak jemu, cari sampai dapat air. Maknanya setiap benda yang baik tak boleh sekali je buat. Nak mencapai tahap terbaik berkali-kali. Siti Hajar dah mengajar kepada kita bagaimana cara untuk jadi orang yang tidak mudah mengalah. Yang kedua, kita kena lihat apa yang kita buat sekarang ini mungkin bagi kita, bagi setengah orang tak nampak penting. Tapi mungkin 1,000, 2,000, 5,000 tahun akan datang, subhanallah, bila dia nak melihat anak dia disembelih, bagaimana iblis setan mengacau Siti Hajar, mengganggu dia. Jangan. Apa dia buat? Dia baling je dekat iblis setan tu. Jadi jamrah. Jadikah sekarang ini sebagai satu perbuatan dalam wajib haji kita? Nampak tuan-tuan? Tunjukkan, zahirkan bahawa aku tak setuju dengan kau. Tunjukkan perbuatan kau salah. Akhirnya tuan-tuan, apa yang berlaku ialah pengajaran yang diambil daripada kisah Siti Hajar. Sampai sekarang tuan-tuan. Yang ketiga, kita boleh lihat di dalam Siti Hajar, bagaimana nak jadi orang kuat. Nak jadi orang kuat ialah orang yang apabila ditimpa masalah. Saya dah sebut dalam pusingan sebelum ni. Kenapa Siti Hajar tidak lari daripada masalah? Aku tak boleh hidup di Mekah, aku kena keluar pergi tempat lain. Dia tak tinggalkan Mekah. Kenapa dia tak ikut suami dia? Abang, saya tetap nak ikut abang. Walaupun Allah perintah di sini, saya tetap nak ikut abang. Siti Hajar tak buat macam itu. Dia tetap di situ, dia taat di situ, dan dia berusaha di situ, dan dia berjaya. Sampai sekarang semua orang teringin nak pergi Mekah. Berbilion manusia sampai ke Mekah. Semua orang boleh minum air Zam-Zam berkat daripada tindakan Siti Hajar. Air Zam-Zam diminum oleh bilion manusia dalam dunia ni. Sebab itu tuan-tuan, walaupun kita sekarang susah, walaupun kita sekarang perit, jangan lari daripada masalah. Jangan mengalah dengan masalah. Mungkin apa yang kita buat itu memberikan kebaikan kepada generasi yang akan datang. Dan itulah nama dia, pengorbanan.
Wallahu a'lam. Masya-Allah. Dan pada apa Datuk sebut tadi yang saya nampak Ustaz ialah ta'alluq, hubungan dengan Allah. Sampai adanya iman. Ikutkan logik ni, kejamlah suami tinggal di tengah panas, di tengah padang pasir, tapi boleh termunculnya air Zam-Zam. Soalan saya Ustaz, pesanan kepada para penonton, pada ahli-ahli masjid kita, soal keimanan hari ini dan juga kaitan dengan pengorbanan. Okey, kita dah dengar tadi bagaimana pengorbanan yang dilakukan sehingga tercipta satu sejarah besar yang kita amalkan sehingga hari ini. Hari ini Allah minta kita hanya untuk berkorban dalam tempoh 4 hari itu. Korban yang kita buat, sama ada kita sembelih lembu, sembelih kambing, ianya bukan untuk bagi orang miskin makan. Kalau tak adalah orang miskin di dunia ni, pengorbanan itu tetap kita perlu buat kerana pengajaran daripada apa yang telah dilakukan oleh keluarga Nabi Ibrahim ini. Satu. Kedua, Siti Hajar membenarkan anaknya disembelih. Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Ismail bersedia untuk disembelih. Dan akhirnya Nabi Ibrahim sembelih. Sembelih tu bukan dia sembelih betul. Sampai Nabi Ismail kata, "Jid ya abi jid." Nampak pisau tu panggil apa? Taklut je, taklut. Orang Melayu kata apa? Degih. Jadi dia suruh bapaknya sembelih betul-betul. Akhirnya apa yang berlaku? Ditukarkan dengan kibas. Hari ini bila kita sembelih lembu yang mewakili kibas tadi, kita doalah minta Allah gantikan dengan anak yang soleh. Nabi Ibrahim sembelih anak yang soleh digantikan dengan kibas. Kita hari ni sembelih kibas, tak kira lembu ataupun kambing. Kenapa tak berdoa supaya Allah zuriatkan kita ataupun dengan anak yang ada hari ini jadi anak yang soleh? Sikit sangat. Dan seterusnya, sempena raya haji yang dekat ni, kita nak pesan lah. Kalau kita sembahyang zuhur terlepas, masuk waktu asar, kita qada waktu asar tu. Sembahyang zuhur boleh diqada pada waktu asar, pada waktu bila pun. Puasa, kita terbatal puasa, kita boleh ganti pada bulan Syawal. Banyak ibadat-ibadat lain boleh diqada. Tetapi korban punya hebatnya ibadah ini, tak buat tahun ni, tahun depan tak boleh qada dah. Dia buat korban tahun ni nak sembelih, asyik dah. Baru tersedar korban itu hebat, dia pun niat nak qada yang tahun-tahun lalu. Tak ada. Korban tahun ni tak dapat buat, tak ada lah. Habislah peluang kita untuk melakukan satu ibadat yang hujung tahun akhir ni untuk kita laksanakan. Tahun depan kalau kita panjang umur dapatlah. Jadi kita pesan selamat raya dan laksanakanlah korban dan laksanakan di tempat sendiri, depan mata sendiri, kau boleh sembelih sendiri. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Terima kasih Ustaz sebagai pengasas Yayasan Izzi Prihatin dan para penonton semua, ayo kita saksikan video yang kami